السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat masih diberikan ke ruang dan izin untuk kita berkuliah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan ilmu yang bermanfaat. Kita akan sambung kisah yang berikutnya, yang mana kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Kitab Al-Janais, di dalam kitab, dalam sahih dia, tapi dalam sahih itu ada kitab Janais, berhubung dengan janazah ataupun pengurusan hal ehwal yang bersangkutan dengan jenazah. Hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa pada satu malam daripada malam-malam gilirannya, yakni malam Rasulullah tidur di rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita maklum, mempunyai beberapa orang isteri, dan Nabi ini dia bergilir daripada satu rumah kepada rumah yang lain. Dan cerita ini berlaku di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibu-ibu orang beriman. Ibu orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan peristiwa yang terjadi di rumahnya pada satu malam. Inqalaba fawada'a rida'ahu wa khala'a na'layh. Dia kata satu malam Nabi masuk ke dalam rumahnya, di rumah Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan rida, kain atas, kain yang dipakai di bahagian atas. Rida, kain yang dipakai di bahagian atas. Izar, kain yang dipakai di bahagian bawah. Jadi dia buka baju dia, lebih kurang macam tu, dia letak. Wa khala'a, dan dia menanggalkan. Khala'a, menanggalkan. Sebab itu kalau kita pergi ke negara-negara Arab, kawasan yang dia suruh kita buang kasut tu, ikhla' na'lai, tanggalkan kasut engkau. Khala'a artinya menanggalkan kasut. Na'laih ni kasut lah, na'lun. Ya, na'lun. Fawada'ahuma 'inda rijlih. Nabi buang kasut dan letak di kaki dia, di hujung kaki lah. Kan? Artinya duk prepare nak tidur. Wa basata tarafa idarihi ala firashih, dan dia
Basata, dia menebarkan atau membuka idar, pakaiannya di atas firash, dia punya katil ataupun alas tidur. Fattaja'a, kemudian dia pun berbaring. Falam yalbath illa raithama dhanna an qad raqaqtu fa akhadha ridaahu ruwaidan wan ta'ala ruwaidan. Dalam keadaan dia menyangka, kata, aku sudah tidur. Sebenarnya Aisyah belum tidur. Tiba-tiba Nabi dah buang baju, dah buang kasut, dah buang semua, dah baring nak lena. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fa akhadha ridaahu ruwaidan. Dia ambil pelan-pelan baju, dia pakai balik. Wan ta'ala ruwaidan, dia pakai balik kasut. Pelik. Aisyah duk perhati. Rumah Nabi kan gelap, kan? Pasal tu kita baca dalam hadis, Aisyah cerita Nabi SAW tersentuh kakinya ketika salat. Jadi dia tak perasan, kan? Dia sujud ada kaki, dia tolak. Nampak? Wan ta'ala ruwaidan, dia pakai kasut. Wa fatahal bab fa kharaja, dia buka pintu, dia keluar. Thumma ajafahu ruwaidan, lepas tu dia tutup pelan-pelan. Dia pakai baju pelan-pelan. Ruwaidan ni artinya apa? Dia buat dalam keadaan sangat slow. Dia buat pelan-pelan. Dia pakai baju pelan-pelan, dia pakai kasut pelan-pelan, dia buka pintu sengak-sengak, dia tutup sengak-sengak. Faja'altu dir'i fi ra'si, aku pun ambil baju, pakaian aku, kain aku tutup kepala. Wahtamartu, aku pun pakai tudung. Siapa dia ni? Aisyah. Nabi dah keluar. Wataqanna'tu idhari, aku pun ambil tudung, ambil baju, pakai. Thumman talaqtu ala ithrihi, aku pun follow, sengap-sengap dari belakang, jejak langkah dia. Mengintip, mengekori Nabi dari langkah dia tu, dia ikut. Kenapa? Kata kitab kita ni, dia menyangka annahu zahib ila ba'di nisa'ih fi lailatiha. Dia syak Nabi nak pergi tidur rumah isteri lain pada malam giliran dia. Dia nak pergi siasat, dia nak pergi tengok Nabi pergi mana. Dia syak Nabi nak pergi rumah bini lain. Nampak? Dia punya orang putih panggil curious. Dia tertanya-tanya. Tak boleh jadi. Ambil baju, ambil kain, pakai, ikut, keluar. Sambung. Lepas tu, hatta jaa al-Baqi'. Tiba-tiba dia ikut. Hatta jaa al-Baqi'. Nabi sebenarnya pergi ke perkuburan Baqi'. Pergi kubur, bukan pergi rumah bini lain. Nampak? Faqama, Nabi berhenti berdiri di kubur Baqi', sebelah rumah Aisyah, kan? Maqam tu, yang rumah tu maqam, sebab Nabi meninggal di rumah Aisyah. Sebelum Nabi wafat, kita baca Nabi selalu, bukan dia
Bukan dia tak tahu, tapi saja dia tanya. Di mana giliran aku pada malam ini? Di mana giliran aku pada malam ini? Nabi tanya, malam ni aku tidur mana? Malam ni aku tidur mana? Dia mengisyaratkan dia nak pergi rumah Aisyah. Sebab itu di hujung-hujung usia, Nabi duduk di rumah Aisyah dan meninggal di pangkuan dada Aisyah. Okey? Dan kita baca dalam hadis, Saudah, isteri Nabi yang paling tua dari sudut umur, melepaskan hak gilirannya kepada Aisyah. Dari sudut adil, Nabi tak kita panggil betul lah dalam sudut itu. Dia sari. Malam ni, giliran tu sama. Cuma Saudah dia tarik dia punya hak dia. Sebab itu tuan-tuan, mana-mana yang menjadi hak seorang isteri, ni tuan-tuan pegang kaedah dia. Kaedah dia macam ni. Formula dia macam ni. Apa-apa yang menjadi hak isteri, nafkah, makan minum, perbelanjaan kehidupan dia, soal giliran dia, apa-apa yang wajib seorang suami beri kepada isteri, sekiranya isteri menarik hak tersebut, artinya dia melepaskan hak tersebut, maka dibenarkan oleh syarak suami untuk tidak memenuhi tuntutan itu. Tak berdosa lah. Contoh, suami wajib bagi makan. Saya pergi ceramah di IPD Padang Besar, polis, dengan pasukan polis. Satu orang pegawai dia tanya, dia kata, kalau kita tak bagi duit bulanan pada isteri ni tak apa ke ustaz? Antara soalan, banyaklah soalan yang mereka tanya tu, antara soalan yang mereka tanya soal duit bulanan. Bulan-bulan mungkin bagi 300, 400 kan. Dari sudut hukum syarak, duit bulanan monthly ni, yang bulanan kita duk bagi tu, kalau ada orang bagilah, dari sudut syarak dia bukan nafkah. Dia bukan nafkah. Artinya dia bukan benda yang wajib. Dia benda yang wajib. Artinya kalau tak bagi tak berdosa. Yang dikatakan nafkah berdasarkan hadis, apa dia? Dia ada 3 benda yang wajib. Kalau tak bagi berdosa. Bukan dosa kecil ni, dosa besar. Apa dia? Nombor 1, rumah. Rumah sewa ke, rumah Kediri ke. Sebab itu di kalangan ulama, kalaulah isteri itu minta, aku kalau menikah dengan hang, atau cik kalau menikah dengan abang, sayang kalau menikah dengan laki dia, abang, kalau menikah dengan you, tak mau duduk dengan rumah mak you, atau tak mau duduk rumah mak dia kena pergi carilah, buatlah bangsai ke apa ke kan. Janji dia nak keluar, dia kena. Pasal dia kena sediakan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita mungkin tidak faham situasi wanita. Wanita bila dia duduk rumah, of course lah rumah mak laki dia, mungkin di sana dia tidak ada privasi dari sudut aurat. Mungkin dalam rumah tu ada adik ipar. Adik ipar yang jantan lah. Jadi soal dia nak buka aurat dia, soal dia dari sudut, dia mungkin tak ada kelesaan. So, suami dia kena sediakan rumah. Itu tanggungjawab dia. Buatlah takat mana dia mampu kan. Macam-macam lah, mesra rakyat boleh minta, PPRT, Baitul Mal pun boleh kan. Janji kena ada rumah. Yang isteri pula tak boleh lah demand kondo yang ada kolam, amboi melampau kan. Takat mana aku bagi yang duduk dah Janji ada rumah. Ada rumah artinya tempat berlindung. Itu nombor 1. Dia kena sediakan rumah. Rumah yang isteri itu boleh berteduh. Nombor 2, dia kena sediakan apa? Makanan dan minuman yang dia makan dan dia minum. Artinya dia ada rumah,
Tak kira lah rumah apa pun, lepas tu ada makan minum. Yang ketiga, kiswah, pakaian. Mana-mana isteri yang mendapat 3 perkara ni asasnya daripada suami, maka terangkatlah kefarduan atau kewajipan ke atas suami itu memberikan nafkah. Yang ni kita panggil wajib, benda asas. Yang lain daripada itu ihsan. Ihsan ni bukan benda wajib. Duit bulanan, beli barang mah, bawa pi berjalan, bawa makan luar, bawa makan di kedai, apa dia lagi? Bagi kereta. Yang ni bukan benda wajib. Ini ihsan. Apa makna ihsan? Kalau suami itu nak bagi, dia bagi. Kalau suami itu tak bagi, dia tak berdosa. Dan Tuhan tak azab dia kerana dia tak bagi. Okey. Kalaulah dalam soal giliran pun samalah. Kalau dia ada 2 isteri, dia kena bagi seorang satu. Semalam. Kemudian tuan-tuan, di kalangan para ulama juga, berdasarkan pada hadis-hadis yang ada, termasuk dalam hadis ni, soal penggiliran, kalaulah kata isteri itu tak tarik, isteri itu tak mau, dia dah tak apalah, abang oleh kerana menikah baru, dah ada bini baru, abang tak payah baliklah rumah cik, kan? Tak apa, cik tak ada masalah, pilah duduk sana terus. Kan? Kalau cik rasa nak suruh abang balik, cik telefon atau WhatsApp. Lagi cik tak telefon, abang jangan duduk balik main. Contoh. Jadi kalau kita tak balik, berdosa tak? Kita macam saudah. Dia adalah. Sebab itu dalam bab munakahat adanya dia panggil nikah misyar. Tuan-tuan bisa dengar tak? Nikah misyar. Nikah misyar. Apa makna misyar? Daripada perkataan Arab syara yasiru. Siar. Apa makna siar? Misyar artinya nikah untuk teman berjalan. Makan angin. Bukanlah maksudnya makan angin tetap. Satu orang isteri, dia menawarkan diri dia untuk dikahwini tanpa terikat dengan nafkah. Itu dia panggil nikah misyar. You kahwin dengan I sebagai teman. I tak boleh duduk sorang-sorang. Kadang-kadang kucing dia lompat atas bumbung, I takut. Tapi I tak ada duit. Gaji sikit. Kan? Tak apa. Duit I pun 10 keturunan makan tak habis. Bukan tak 7, 10 keturunan. Jadi dia tarik hak tu. Dia panggil misyar. Yang ni di kalangan para ulama kata bila dia tarik, pasal itu bila soal mahar, kalau dia kata dia tak mau, kita tak boleh kata apa. Macam mana ada orang masuk minta hang ni? Hang nak minta banyak mana? Tak payahlah. Nanti dia nak bela cik tak mau minta apa. Betul. Takkanlah hang tak mau minta apa, hang jangan duk jadi bodoh. Yang ni dia panggil Kasim Patelon. Penasihat yang tak guna ni. Duk cucuk kat belakang. Dah kawan tu tak mau, nak suruh minta pula. Oh, tak boleh. Hang kena minta lah. Jangan duk jadi ni, dia tak mau minta, dia nak tolong suami dia kan. Lah ni COVID bukannya lelaki dah duit sangat. Dia tak mau minta kan. Kalau payah-payah sangat, poklah kahwin dengan dia. Dah pok nak mahar tu sangat. Ini dari sudut hukum. Okey. Kita sambung cerita ni. So dia duk syok Nabi ni pasal kita faham Aisyah wanita muda. Dia wanita yang satu-satunya, the only one virgin, yang Nabi kahwin dalam keadaan dia berstatus dara. Dia cerdas, zakiyah, cerdik. Dia memang agresif. Aisyah ni agresif. So tuan-tuan tak boleh baca rumah tangga Nabi ni macam rumah tangga yang penceramah duk cerita tu. Mawaddatan, sakinatan, rahmatan, apa semua. Bila kita baca rumah tangga Nabi, memang ada pertengkaran. Nabi pernah keluar rumah tak balik. Nabi pernah tak bercakap dengan isteri dah beberapa hari. Dalam sebahagian riwayat, Nabi pernah talak Hafsah. Artinya Nabi bergaduh tak dengan isteri dia? Bergaduh. Sebab itu tuan-tuan tak boleh imagine rumah tangga Nabi, rumah tangga yang sunyi daripada perselisihan pendapat. Kerana Nabi manusia, dia berkahwin juga dengan manusia. Walaupun kita mungkin kata isteri saya bidadari syurga, isteri saya, kita angkat pilah lagu benar bini kita pun sahih, kita berkelahi ya.
Melainkan kalau hang kahwin tu orang yang memang terlantak, sengak, keras. Saya kahwin dengan dia pun dia stroke dah, tak boleh cakap apa, memang kami tak bergaduh apa. Tapi kalau dia kahwin dengan manusia memang akan ada perselisihan pendapat. So pertengkaran suami isteri ni benda yang biasa hatta dalam rumah tangga Nabi. Aisyah dalam 2-3 kes agak radikal, agak ni. Satu hari kita baca dalam hadis, pernah dihantar makanan oleh madu dia pada hari giliran dia, pada hari Nabi duduk di rumah dia, pada hari Nabi milik dia. Walaupun dalam hadis tu tak sebut nama isteri yang hantar, di kalangan ahlul hadis mereka kata Zainab yang hantar, kerana Aisyah dikenali sangat kuat bersaing dengan Zainab. Biasalah bila banyak madu-madu ni dia boleh pakat dengan orang lain, dia boleh tim. Tuan-tuan jangan ingat 46 dengan 54 ya. Ada tim. Zainab hantar di hadapan ramai orang. Aisyah turun daripada katil, turun daripada tempat dia duduk. Aisyah tolak pinggan tu, pecah, berterabuk makanan tu di hadapan Nabi. Dia buat perangai. Nabi turun, Nabi kutip, pecah pinggan tu, dan Nabi bagi balik dekat hamba tu, dan Nabi tak marah pada Aisyah. Cuma Nabi kata, masa tak sesuai, ibu kamu, Nabi guna istilah ibu kamu, naik angin. Kita pun mungkin boleh tanya, kenapalah Zainab tak jamu pada hari giliran dia? Kenapalah pilih nak hantar pada hari giliran Aisyah juga? Tuan-tuan kena baca isteri-isteri Nabi dalam bayangan mereka orang, mereka manusia, dan mereka pernah pakat tau. Ni Aisyah dengan Zainab ni, oleh kerana Nabi suka pergi rumah salah seorang daripada isteri Hafsah, kalau tak silap saya, Nabi suka pergi makan madu di rumah isteri tu. Tahu depa pakat apa? Sat lagi kalau Nabi pergi rumah hang atau Nabi mai rumah aku, hang kata bau busuk tak berkenan ni, bau apa Pakat pasal apa? Bukan pasal bau tu, pasal depa tak suka yang seorang lagi tu. Bila tuan-tuan baca, takkan jadi lagu ni. Dah, ini manusia. Manusia ada tabiat dia. Maka Nabi bentuk, Nabi ajak kita how to deal, macam mana hampa nak urus kelaku-kelaku isteri ni. Pasal tu Nabi kata khuliqat min dila'. Wanita itu dicipta daripada tulang rusuk. Jika kamu keras, patah. Jika kamu biar, bengkok. Dan Nabi ajak macam mana dia cara. Pasal tu Nabi pernah boykot isteri dia. Tak bercakap, tak balik. Sehingga Umar marah. Umar tak masuk belah anak dia, masuk belah Nabi. Pasal dia tahu kelakuan anak dia macam mana. Ini bagus. Okey. So kita sambung. Okey. So tuan-tuan tahu. Dan tabiat isteri cemburu biasa. Kan? Dia tahu isteri saya ustaz bagus. Saya habaq kata saya nak kahwin pun dia tak kata apa, dia duduk istighfar situ, wirid situ, sekali dia makik mayang duha, lepas tu dia makik mayang tasbih. Bagus. Alhamdulillah. Cocek tengok. Tah darah tinggi 204 lah. Okey. Fa'atal al-qiyam. Dia duduk perhati Nabi buat apa. Fa'atal al-qiyam. Diri lama. Thumma rafa'a yadih. Kemudian Nabi mengangkat tangan. Thalatha marrat. 3 kali. Dia berdiri menghadap Baqi', lama dia angkat tangan. Thalatha marrat. 3 kali. Angkat tangan. Tapi dia tak dengar. Pasal apa dia tak dengar? Pasal dia tengok ikut jauh. Kalau ikut dekat kan tu ya. Dia dengar, dia tengok kan. Okey. Thumman harafa fanharaftu. Pas dah dia angkat tangan 3 kali, inhiraf. Dia beredar. Fanharaftu, aku pun ikut belakang. Nak beredar samalah. Fa asra'tu. Asra'a dia jalan laju berah. Fa asra'tu, aku pun laju sama. Faharwaltu. Harwalah, berlari-lari anak. Aku pun faharwaltu, aku pun lari-lari anak, tapi ikut belakang. Fa'ahdartu. Kemudian Nabi slow, aku pun slow. Kan? Okey. Fasabaqtuhu, tapi aku kena potong dia lah. Pasal sekali kalau dia sampai dulu,
Kalut. Kan? Fasabaqtuhu. Sabaqa. Aku mendahuluinya. Fadakhaltu. Aku pun masuk. Falaysa illa an ittaja'tu fadakhala. Aku pun baring, dia masuk. Faqal ma laki. Aisyah, ma laki. Jadi macam mana? Apa pasal ni? Ma laki ya Aish hasyan rabiyatan. Nabi panggil dekat Aisyah ni Aish. Nama dia Aisyah. Kan? Aisyah. Tapi Nabi sebut dekat dia malaki ya Aish. Nabi singkat. Singkatan ini kita boleh kata sebagai panggilan manja. Ada orang kata Nabi panggil Humaira pada Aisyah. Panggilan Humaira ni dipertikaikan di kalangan ulama, dia macam tak sahih. Nabi panggil Humaira tu pada Aisyah. Cuma ada satu riwayat yang kuat, Nabi panggil Humaira. Jadi penisbahan Humaira pada Aisyah tu ada riwayat lah. Walaupun di sana ada perbincangan di kalangan ulama, betul ke Nabi panggil Humaira? Riwayat-riwayat yang ada Aisyah ya Aish, itu kuat, itu banyak. Tapi Humaira ni ada satu riwayat Nabi panggil. Kan? Jadi riwayat itu sahih, kuat, maknanya ada. Bolehlah kita kata Nabi juga memanggil. Boleh kita kata Nabi juga memanggil Aisyah dengan panggilan Humaira. Tapi dalam hadis ni Nabi panggil ya Aish, wahai Aisyah. Pasal apa nampak macam penat je? Kan tadi dia duduk berlari, bila masuk duduk tercungap kan? Dia kata qultu la syai', tak ada apa. La tukhbirini aw la yukhbiranni al-latiful khabir. Baik, kau cerita pasal apa? Apa kau buat? Kalau kau tak cerita, Allah akan cerita. La yukhbiranni. Kalau kau tak cerita, la yukhbiranni al-latif al-khabir. Al-latif al-khabir siapa dia? Allah. Huwal latif huwal khabir. Yang maha lembut dan yang maha mengetahui. Sebab itu kita baca dalam Quran, kita akan jumpa perkataan al-latif al-khabir. Qalat qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartuhu. Aku pun ceritalah, dan Nabi macam ugut kan. Tak cerita lagi Allah faham. Baik yang cerita. Aku pun ceritalah, kata Aisyah, fa akhbartuhu. Aku khabarlah. Kata aku ikut keluar tadi, nampak Nabi apa semua kan. Fa qala fa anti as-sawad alladhi ra'aitu amami. Oh, hang lah yang lembaga hitam duduk depan aku tadi ni. Dapat tangkap dah. Nabi kata fa anti tu maka engkaulah as-sawad. As-sawad ni hitam lah, lembaga hitam. Alladhi ra'aitu, yang aku telah melihatnya amami, di hadapan aku. Maksudnya Nabi perasan kelibat Aisyah, tapi Nabi tak tahu siapa dia. Melainkan kita memang hebatlah, kita boleh tahulah kan pasal kita tu bohong. Qultu, Aisyah kata, aku pun jawab, na'am, ya sayalah tu. Dengar. Aisyah kata na'am tu, falahadani fi sadri lahdatan auja'atni. Nabi tolak sadri ni, Nabi tolak dada Aisyah tu. Berasalah juga Aisyah kata. Sekejap lagi kita bahas pasal apa Nabi buat macam tu.
Lahadani, dia kata apa di sini? Dafa' ni. Artinya tolak. Tolak dada tu. Kan? Okey? Sadri. Thumma qal, kemudian Nabi pun kata, lepas tolak dada tu, Aisyah pun macam terkejut. Adhananti an yahifallah alaiki wa rasuluh. Adakah engkau sangka, wahai Aisyah, Allah dan Rasulnya akan curang, akan khianat kepada engkau? Nabi tanya, adakah engkau sangka Allah dan Rasul ni akan curang, akan kecoh engkau, akan khianat kepada engkau? Qalat mahma yaktumin nas ya'lamhu Allah. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Naam. Qal, kemudian Nabi cerita. Nabi explain apa jadi sebenarnya. Kan? Fa inna Jibril atani hina ra'aiti fanadani. Jibril mari tadi ni, dia panggil nadani, dia seru aku. Fa akhfahu minki fa ajabtuhu fa akhfaituhu minki. Jibril panggil dalam keadaan yang slow, tak mau kacau engkau, dan aku pun jawab slow pasal tak mau kacau engkau. Jibril panggil Aisyah, panggil Nabi tu, seru Nabi dalam keadaan yang slow, tak dengar. Nabi dengar. Nabi pun jawab balik dalam keadaan yang slow pasal tak mau kacau. Dua-duanya tak mau ganggu Aisyah. Walam yakun yadkhulu alayki qad wada'ti thiyabaki. Nabi kata Jibril tak masuk dalam rumah ni pasal apa? Walam yakun yadkhulu alayki. Nabi kata Jibril ni dia panggil kat luar, dia tak masuk dalam rumah tu kerana apa? Wa qad wada'ti thiyabaki. Kerana kau dah buang baju, kau dah buka aurat. Jadi Jibril segan, malu, dia tak mau masuk dalam keadaan engkau buka aurat. Sebab itu dia panggil daripada luar, dan aku pun keluar. Nampak? Kemudian wa dhanantu an qad raqadti fakarihtu an uqidak. Dan aku ingat hang dah lena, aku tak kacau lah, tak naklah buat benda yang mengganggu engkau. Bagus Nabi SAW. Tengok akhlak, adab. Pasal tu tadi Aisyah kata dia ambil kasut pelan-pelan. Bukan dia nak lari, bukan dia nak sembunyi, dia tak nak mengganggu Aisyah ketika lena. Pasal tu kalau isteri kita lena, kita jangan kacau. Mungkin dia letih, dia penat, dia stres, dia kata apa, bahasa moden, burn out, dia terbakar. Kan? Jadi kita sebagai isteri pula, tuan-tuan sebagai suami mithali. Apa makna mithali? Suami contoh. Mithali itu maksud suami contoh. Suami yang mengikuti sunnah. Bila tengok isteri jadi macam apa, murung, apa ni, lena, jangan ganggu dia. Ini balik bukan kata bini dia saja jaga, bini jiran pun terkejut dia balik. Gudang-gudang, buka pintu, pang situ. Kan? Dia tak romantik. So Nabi sengah, dia buat slow, dia tak mau kacau bini dia tidur. Kan? Pasal itu bila dia bangkit sembahyang malam, dia tak kejutkan Aisyah. Dia bangkit seorang-seorang, dia tak gerak Aisyah. Kan? Pasal itu kadang-kadang Aisyah cari, raba, terpegang kaki Nabi. Kan? Dia terpegang kaki Nabi. Ini juga menunjukkan bahawa salat tahajud tu Nabi buat secara bersendirian. Nampak? Tapi kita terbaliklah, yang bangkit tu bini, yang lena tu laki. Okey. Lepas tu kita sambung. Dia kata apa? Dia kata inna rabbaka ya'muruka. Jibril mari bagi tahu dekat aku, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi' fastaghfir lahum. Sesungguhnya Tuhan engkau telah menyuruh engkau, wahai Muhammad, supaya pergi ke perkuburan Baqi' dan berdoa keampunan bagi penghuninya. Sampai perintah daripada Allah suruh Nabi pila tu juga ke Baqi'
doa supaya Allah ampunkan ahlul Baqi'. Tu yang Nabi keluar tu pasal dapat arahan daripada Allah. Tapi kalau suami tuan-tuan keluar, awak abang keluar, Jibril mai kan? Tak abang apa sepatah pun. Yang tu dia keluar, itu bukan Jibril lah kan. Yang tu yang lain punya cerita. Dia pun tak boleh mohon, aku tak boleh keluar kan. Ada arahan baru. Lepas itu yang Aisyah nampak angkat tangan tu. Angkat tangan tu artinya Nabi duk berdoa kepada ahlul Baqi'. Sebab itu tuan-tuan, di antara kelebihan orang-orang yang meninggal di bumi Madinah, kalaulah mereka berkesempatan atau berpeluang dikebumikan di Baqi' al-Gharqad. Pasal apa Baqi' al-Gharqad? Al-Gharqad merujuk kepada pokok Gharqad tu. Pokok yang Nabi kata esok ni mana-mana orang Yahudi yang bersembunyi, ta'al ya Muslim, mari sini orang Islam, ada Yahudi belakang aku. Batu pun kalau orang Yahudi sembunyi, ta'al ya Muslim, mari sini orang Islam, ada Yahudi duduk belakang aku. Batu semua pokok habang, satu pokok aja yang tak habang, yang sepakat dengan Yahudi, Gharqad. Pokok Gharqad. Pokok Gharqad ni banyak di Baqi', pasal tu Baqi' al-Gharqad. Tapi tuan-tuan perhati tengok Baqi' al-Gharqad. Di situ bukan calang-calang orang tau. Yang duduk di Baqi' al-Gharqad tu daripada kalangan sahabat, daripada kalangan sahabat-sahabat ahli syurga tu. Tapi tuan-tuan tengok kubur dia bang. Pasal tu bila kita pergi Madinah, kita ziarah Baqi'. Bukanlah kata benda wajib, tapi ada pengajaran dia. Di situ ada sahabat Nabi, di situ ada ahli syurga, di situ ada kalangan ulama apa semua. Tengok kubur dia macam mana. Kubur dia tak ada binaan, tak ada apa-apa. Dan kita pergi beratus tahun, berpuluh tahun pun duduk luar tu ya. Nampak? Dan orang-orang yang dikebumikan di situ, dia dapat doa Nabi. Untungnya dia dapat doa Nabi. Tu Baqi' tu. Dan tuan-tuan tengok macam mana orang usung daripada situ pergi Baqi'. Berlari-lari. Kan? Usung pergi Baqi'. Kita tengok pasal apa? Sunnah segerakan pengurusan jenazah. Tak ada kita duk perhati 2-3 langkah, apa kata nu, apa kata ni, apa kata nu, apa kata ni. Tak ada. Kok banak ni je buat. Kan? Di sana tak ada. Lari. Segera. Di bumi Rasulullah. Pasal itu bila kita nak tengok amalan-amalan yang betul, yang benar, kita tengok macam mana pengamalan di bumi Rasulullah. Contoh yang boleh kita jadikan panduan. Nampak? Tak ada dia pun duk buat kutip batu-batu sungai ke apa ke, duk pergi bubuh, tak ada. Payung-payung ke apa, tak ada. Nampak? Tu lagi sakan tu, geng-geng tu. Nampak? Okey. So kita sambung. Aisyah tanya, qalat qultu kaifa aqulu lahum, apa yang Allah ajar suruh baca? Nak baca apa kalau pergi kubur? Yang kau baca tadi apa dia? Ya Rasulullah, Rasulullah kata, quli, katakanlah oleh engkau wahai Aisyah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini salah satu doa yang kita baca masa kita ziarah kubur, iaitu apa dia? Salam sejahtera kepada penduduk negeri ini daripada kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Allah merahmati sesiapa yang telah pergi dahulu, yang awal, mustaqdimin daripada kalangan kami, dan juga orang-orang yang akan menyusul kelak. Dan sesungguhnya dengan izin Allah, kami yang hidup ini akan menyusul ikut kamu yang telah mati, pergi meninggalkan kami terlebih dahulu. Ini doa yang diajar oleh Nabi kepada Aisyah, apa yang dibaca ketika ziarah kubur. Nabi masa dia angkat tangan tu, dia kata Allahumma ghafir li ahli al-Baqi', Allahumma ghafir li ahli al-Baqi', ya Allah kau ampunkanlah sesiapa sahaja yang dikebumikan di Baqi'. Jadi siapa-siapa yang duduk di Baqi' dapat doa tu, walaupun selepas daripada zaman Rasulullah. Kerana Nabi kata ahlul Baqi', siapa yang jadi ahli Baqi' dapat. Nampak? Tapi dia pergi Madinah, dia tak mau duduk mati juga di Madinah. Nak balik juga mati di kampung dia.
Tak tahu siapa doa di kampung dia kan. Okey, hadis itu berakhir di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya seperti yang kita sebut tadi. Pengajaran hadis. Okey, yang pertama tuan-tuan, apa dia pengajaran hadis yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Hadis ini mengajar kepada kita tentang sikap lemah lembut Nabi terhadap isteri-isterinya. Baginda masuk ke dalam rumah dengan cara yang tidak mengganggu ahli keluarga di dalam rumah tersebut, sehingga kan tidak mahu membangunkan Aisyah yang disangka sedang tidur. Itu pengajaran yang pertama, sikap lembutnya Nabi pada isteri dia. Pasal itu kalau kita tengok Nabi bila dia masuk, dia bagi salam, orang yang jaga dengar, orang yang tidur tak dengar. Artinya dia bagi slow. Dia tak suka bising dan dia tak suka ganggu orang. Itu akhlak dan sikap Nabi. Dan kita contohilah. Jadi orang-orang yang mengaku sebagai pengikut sunnah Nabi, follower Nabi, pecinta Nabi, salah satunya sikap lembut dia pada isteri dia. Kemudian tuan-tuan, hadis ini juga mengajar kepada kita supaya mencontohi sunnah Nabi, menziarahi kubur bagi mengingatkan kita kepada kematian. Salah satu daripada sunnah Nabi apa dia? Ziarah kubur. Bahkan di kalangan ulama kata berdasarkan hadis ni ziarah malam. Sunnah. Salah satu daripada sunnah ziarah ni malam. Kerana bila kita pergi malam, kita lagi dia punya feel tu. Pertama kelam. Yang kedua orang tak ada. Macam tu dah dalam kubur. Dalam kubur ni gelap. Yang kedua seorang. Betul tak? Kalau kita pergi siang, cerah. Orang ramai. Nak takut macam mana? Nak rasa mati macam mana? Kan? Tak ada. Tapi bila kita pergi malam, tujuan kita pergi kubur tu apa dia? Kita kena ingat. Tudzakirukumul maut. Aku suruh kamu pergi kubur supaya bila kamu pergi insaf. Supaya bila kamu pergi kamu ingat mati. Nabi pergi malam. Tuan-tuan kalau tak ada apa nak pergi mana-mana, pergi kubur, naik motor, berhenti, tengok pemandangan kubur. Kerana kata Uthman, tidak ada pemandangan yang paling menakutkan melainkan pemandangan kubur. Nampak? Kita bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi kita sambung. Ada 1-2 pengajaran yang boleh kita ambil. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Bismillah. Hadis ini juga menunjukkan bahawa ziarah kubur ini tidak ditentukan, dikhaskan pada mana-mana hari.
Kalau tuan-tuan tanya, ada tak riwayat yang kata hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu? Tak ada. Bila-bila masa tuan-tuan boleh ziarah, no problem. Tak ada hari raya. Hari raya pun boleh, hari puasa pun boleh, tak ada masalah. Ada sebahagian kata hari ni bagus, hari ni tak bagus. Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi tak menetapkan. Ada masa pergi. Bahkan ziarah kubur ni kalau kita nak pergi hari-hari pun boleh. Kan? Tidak ada masalah, kan? Okey. Cuma kita kena jaga adab lah. Bila pergi ziarah kubur, tujuannya kena betul. Bukan pergi menurun atau minta hajat atau berdoa. Itu tak betul lah. Kita pergi untuk mengingatkan kepada kematian, dan apa lagi satu? Kita pergi mendoakan si mati. Hadis ni juga menunjukkan bahawa disyariatkan untuk kita mendoakan kepada si mati, terutama mendoakan keampunan kepada mereka. Jadi bila kita pergi kubur, kita nak buat apa? Baca doa, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkanlah si mati. Bila-bila pun kita boleh baca, tak ada masalah. Bila kita pi saja tuan-tuan, bagi salam, baca ya Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan dia, ya Allah. Okey. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita masyru'iyah, disyariatkan mengangkat tangan ketika berdoa, kerana berdasarkan kepada perbuatan Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi kalau orang tanya boleh tak angkat tangan berdoa? Jelas dalam hadis ini Nabi angkat tangan. Cuma di sana asal, kita kena ingat, asal doa angkat tangan. Bahkan di kalangan ulama dia berkata apa? Salah satu sebab mustajab doa ni kerana angkat tangan. Kerana ada hadis Nabi sebut Allah Ta'ala malu. Innallaha hayyun. Allah Ta'ala malu kepada orang yang angkat tangan, doa dekat dia, tak dapat apa-apa. Jadi kata para ulama, sunnah kita angkat tangan, dan Allah Ta'ala akan memustajabkan doa kita. Nabi angkat tangan. Cuma tuan-tuan, ada tempat Nabi angkat, ada tempat Nabi tak angkat. Tapi kalau tuan-tuan kata asal, contoh banyak doa kita tak angkat pun. Contoh tuan-tuan doa dalam sembahyang, tuan-tuan angkat tak? Masa sujud tuan-tuan angkat tangan tak? Tak angkat. Tak masa tuan-tuan sujud, tuan-tuan doa tu tak angkat? Tak angkat. Tuan-tuan masuk dalam jamban pun tak angkat. Allahumma inni a'udzubika minal khubth, tak angkat. Banyak tempat kita tak angkat, no problem. Masa kita makan pun kita tak angkat. Angkat itu sunnah. Tetapi ada tempat-tempat yang Nabi tak angkat, kita tak angkat lah. Tapi kalau tuan-tuan nak angkat, no problem. Lepas semayang tuan-tuan nak angkat, tak ada masalah. Kan? Nampak? Cuma lepas pada angkat, pergi ke mana tangan tu? Pergi ke mana? Sapu muka, sapu ni, sapu ni, macam-macam kan? Wallahu ta'ala a'lam. Angkat sabit. Lepas daripada angkat pergi ke mana? Luas. Sapu muka pun tak apa. Ada setengah-setengah. Pergi ke dada pun tak apa. Tak ada masalah. Kan? Okey? Cuma dia kadang-kadang dia angkat, dia kata kalih ke situ untuk tolak bala. Wallahu ta'ala a'lam. Kan? Okey. So kita sambung balik. Dia kata lagi di sini, dia kata juga disebut bagaimana adab dan etika yang diajar oleh Jibril alaihi salam, yang mana dia tidak masuk kerana menghormati dan menjaga muruah isteri Nabi Aisyah, yang mana Nabi kata Jibril tak masuk kerana apa dia? Jadi kita bila pergi rumah orang, kita jangan masuk secara ni kan, sebab kadang-kadang mungkin kita bagi ruang, Assalamualaikum, kita bagi ruang dulu, ketuk pintu, bagi mereka ready. Ini tengok-tengok kita dah ada, dalam keadaan mereka kadang-kadang tak bersedia, aurat dan sebagainya. Nampak? Itu kita kena jaga. Okey, kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, dalam ni juga dia tunjuk apa? Dia kata bolehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa? Memukul. Bukan memukul ni dalam arti kata pukul yang kita faham tu. Artinya untuk apa? Litakdib. Macam kita macam buat kat isteri kita. Ni dengar ni. Macam itulah kan. Kita tepuk belakang dia. Ni dengar ni. Kan? Bukan pukul lagu kita duk faham wrestling apa tu tak.
Kan? Pukul artinya dengar aku cakap ni. Supaya dia alert, kita nak bagi tahu ni benda besar. Kan? Bolehlah kita tepuk ke, kita tampak belakang dia ke, kan? Kita pegang tangan dia ke apa ke, kan? Seperti yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolak dia. Bila tolak tu dia tengok apa dia. Nampak? Okey? Tambah macam law ni kan. Yang tengok telefon. Dia tak bagi perhatian. Nampak? Lalah kali dia pergi jawab apa yang dia tulis. Dia kata jadi. Apa dia jadi? Dah aku jawabkan ini. Dia tak fokus. Ini juga satu adab. Adab. Okey. Hadis ni juga mengajar kita bahawa suami perlu menjelaskan syak wasangka isteri, persepsi isteri. Maksudnya kalau isteri kita nampak pelik, kita ceritalah, jawab. Dan Nabi memang lagu tu dia punya style. Pernah satu malam dia jalan dengan Sofiyah, isteri lain, Sofiyah, isteri Sofiyah, Yahudi Sofiyah ni. Nabi kahwin masa Khaybar. Pasal apa Nabi kahwin dengan dia? Pasal dia anak Huyai bin Akhtar, kepala Yahudi. Jadi Nabi kahwin dengan dia tu atas dasar politik lah. Jadi Nabi kahwin dengan dia, Nabi satu malam jalan dengan dia. Jadi orang duk tengok Nabi. Nabi tu nampak, bini dia tu tak nampak. Nabi panggil. Nabi kata ni Sofiyah. Jadi Nabi ni dia menjawab persepsi sebelum timbulnya fitnah atau syak wa sangka. Macam Aisyah tadi ni, dia cerita daripada awal Jibril mai apa semua pasal nak jawab keraguan yang pada ada Aisyah tu. Jawab, bagi tahu. Jadi kalau isteri dia syak wa sangka, dia tengok pelik, dia kata pasal apa abang masuk bilik ayak pun bawa telefon ni, kan? Hang tahu mana bunyi telefon, cik duk cari, tengok-tengok bunyi dalam bilik ayak. Pelik ni, Perdana Menteri pun tak buat kelaku ni walaupun urus negara ni, kan? Abang cerita Zat pasal apa? Kita kena jawab lah. Aku masuk ni, aku takut lah sekali aku tak luak, perempuan mereka aku telefon, hang pergi angkat. Habaq terang, ada mereka. Tu aku bawa masuk, aku takut hang baca mesej aku ke apa ke, sekali kantui lah aku. Tu aku bawa masuk, jawab. Daripada dia duk syak wa sangka kan. Janganlah tak ada bohong. Lain tak clear, masuk dalam jamban lain clear, lain kuat dalam jamban. Tak payah duk murah. Habaq terang, takut apa? Ceritalah kat dia, kata tuan-tuan ada markah duk berkenan. Tuan-tuan tak salah. Pasal tuan-tuan laki-laki kalau ada orang berkenan kat dia, salah tak? Tak, kalau kita sebagai suami ada perempuan berkenan kat kita, berdosa tak? Salah tak? Tak salah. Jangan buat tak ketahuan, cukup lah. Dia kata aku ada orang duk berkenan kat aku, dia duk mesej aku ni, dia ajak aku menikah. Aku duk pertimbang kalau lagi dulu. Abang dia terang. Apa pandangan hang? Saya tak setuju. Tak apa, cukuplah tu pandangan hang, tapi pandangan hang bukan wajib ikut. Cakap. Itu baru suami, itu baru gentleman, itu baru Nabi, itu baru style Nabi. Cakap, jawab. Jangan bagi dia duk berteka-teki. Berteka-teki ni sekali syaitan masuk. Syaitan akan masuk. Bila syaitan masuk, dia mula cucuk. Bila mula cucuk, dia nak jadi pasal. Kan? Lepas tu ada orang macam tu. Dia kata aku duk nampak lelaki hang macam duk ada berkenal lain. Dia habaq dah, memang ada perempuan tu duk berkenal kat dia, tapi dia pun tak apa mau. Senang, sengak kau untuk balik dengan ayat tu. Balik terus pergi masuk nasi. Kita kena tutup ruang-ruang fitnah itu. Agama suruh tutup. Nabi cerita. Nak kata, hang sangka aku pergi bini lain. Tak, aku kan nak pergi rumah bini lain. Aku kan nak kecoh hang. Aku nak pergi bakar. Cerita. Pasal Tuhan suruh. Nampak? Selesai. Dia akan tutup cerita tentang tu. Nampak tuan? Okey? Saya akan balik rumah saya. Jangan takut. Okey. Seterusnya, akhir sekali dia kata apa di sini? Dia kata, sunnah bila kita menziarahi kubur, kita membaca dari doa tadi ni banyak 3-4 doa yang mana kata Al-Imam Ibnul Qayyim, cantik Ibnul Qayyim sebut. Ni saya tutup dengan kata-kata dia. Dia kata apa? Daripada hadis bacaan Nabi kepada orang yang berada di alam kubur menunjukkan bahawa orang-orang yang berada di alam kubur, arwah, dengar, mengetahui. Ibnul Qayyim kata ni. Ibnul Qayyim kata mereka mendengar, mereka mengetahui apa yang dibaca, apa yang diminta dan apa yang berlaku. Maksudnya bila tuan-tuan pi tu, yang dalam kubur tahu.
tuan-tuan doa dekat depa, tuan-tuan bagi salam. Ibnul Qayyim kata ni, dan mereka menjawab salam tersebut. Cuma kita tak dengar kerana mereka di alam lain, kita di alam lain. Kalau kita dengar, kuarantin tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh lama. Balik main demam koro. Pasal apa lelaki aku tak nampak seminggu kuarantin dah. Dia pergi kubur ada orang Johor. Tak dengar, tak dengar. Nampak? Tapi depa tu dengar. Kalau tu tanya depa dengar tak? Depa dengar. Ada yang pandai lebih pula, dia kata Jumaat, Sabtu, Ahad depa ada. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis depa tak ada. Ingat drama Korea? Ada hari cuti, ada hari tak cuti kan. Tak ada riwayat, mereka dengar. Kan? Pasal tu kan kita bacalah hadis Badar. Bila apa dia ni, kepala geng Quraisy nak tauk dalam telaga tu kan, dalam bi'run telaga di Badar tu, Nabi kata apa rasa? Nabi cakap dengan dia apa hampa rasa lah? Betul tak apa yang aku kata? Sahabat kata, Rasulullah, depa mati dah. Mereka lebih dengar daripada kamu. Menunjukkan orang mati boleh dengar. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan, cerita Aisyah tadi bukan sahaja faedah rumah tangga, faedah ziarah kubur, banyak hukum hakam yang boleh kita ambil. Mudah-mudahan tuan-tuan jadikan panduan dan sempadan dalam kita menjalani kehidupan harian kita. Saya sudahi dengan apa yang tuan-tuan dengar. Saya mohon ampun, astaghfirullahalazim li wa lakum, untuk saya dan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.